Phoenix Chess Academy. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Beberapa hari yang lepas, GM Anish Giri dari Belanda telah berjaya menjuarai satu kejohanan antara kejohanan terbesar pada tahun ini, iaitu kejohanan White Anzee di Netherlands, di Belanda. Betul ke tak saya sebut kejohanan tu, saya pun tak tahu. Tapi dia telah berjaya menjadi juara buat pertama kalinya. Jadi tahniah untuk GM Anish Giri. Okey, game pada hari ini saya ambil dari round terakhir, pusingan terakhir di kejohanan tersebut. GM Anish Giri menentang GM Richard Rapport dari Hungary. Kedua pemain ni kalau nak tahu merupakan pemain nombor satu dari negara masing-masing. Jadi ini merupakan satu perlawanan yang menarik dan penting. Sebab apa? Sebab di kejohanan akhir ni kita tak tahu siapa yang akan menang di kejohanan ini sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita ada pemain pertama nombor satu sekarang ialah GM Abdusattarov. Dia pada final round tu dia duduk di kedudukan nombor 1, Anish Giri duduk kedudukan nombor 2. Tetapi malangnya GM Abdusattarov telah dikalahkan pada pusingan terakhir dan Anish Giri pula menang pusingannya yang terakhir, dan ini menyebabkan Anish Giri telah berjaya diangkat menjadi juara. Dia potong last minute. Jadi sebab itu pusingan ini terpenting dan menarik. Jadi kat sini kita ada round 13 dari kejohanan White Anzee Netherlands pada tahun 2023. Putih dimainkan oleh GM Anish Giri, manakala hitam dimainkan pula oleh GM Richard Rapport. Jom kita tengok game ini. Anish memulakan dengan pawn ke E4. Kita ada C5, Sicilian defense oleh Richard. Seterusnya knight F3, D6, D4. Pertukaran pawn kat sini macam biasa, pawn C makan pawn D4, diikuti dengan knight makan pawn D4, knight F6 menyerang pawn, knight C3 mengawal pawn, knight C6, bishop G5, dan seterusnya kat sini G6 dimainkan oleh Richard. Kita ada pertukaran piece dengan bishop makan knight F6, diikuti dengan pawn E makan bishop F6, bishop B5 membuat pin ke diagonal ke sini. Seterusnya bishop D7 dan bishop kembali ke C4. Kita ada bishop G7 dan kali ini pertukaran kedua dengan knight makan knight di C6, diikuti dengan bishop makan knight di C6, dan kedua pemain kat sini membuat castling dengan putih membuat 0-0 dan hitam juga membuat 0-0 castling. Seterusnya queen D3, rook ke C8, knight melompat ke D5 dan seterusnya kita ada rook E8 Richard mengambil file E kat situ. C3 dimainkan bertujuan untuk menghalang pandangan bishop hitam di G7 kat sini. Seterusnya bishop D7 dan kita ada bishop B5 Anish cuba untuk menukarkan bishop tapak putih, tapi kat sini Richard dia gerakkan bishopnya ke C6. Dia tak makan sebab dia kata kalau bishop putih makan bishop hitam kat sini, bishop makan bishop C6, dia akan makan dengan menggunakan pawn B makan bishop C6, dan pawn dia daripada ke tepi akan pergi ke tengah membantu pawn tengah yang satu lagi, dan ini adalah pawn yang cantik sikit lah. Tapi kat sini selepas bishop ke C6, Anish tak makan bishop tu, dia balik kembali ke bishop C4. Dan kat sini pemain hitam membuat satu move yang sama dengan bishop ke D7, dan kat sini dia overdraw dekat Anish. Sudah semestinya Anish tak nak sebab dia kata dia sedang mengejar. Dia tak tahu dia sekarang ni nak nombor 1 ke nombor berapa kan. Jadi dia tolak draw tu dan dia teruskan permainan dengan rook F pergi ke E1 kali ni. Kita ada F5, bishop ke B3, pawn F makan pawn E4, diikuti dengan rook makan pawn E4, bishop F5. Nampak seakan-akan bishop tu membuat pin, tapi tidak. Kat sini putih mainkan rook makan rook E8, ada check kat situ. Queen terpaksa makan rook E8 dan seterusnya queen larikan diri ke D2. Bishop E6 dimainkan, rook ke D1, queen ke D7 dan seterusnya H3, B5, queen ke F4, rook ke C5 dan knight larikan diri ke E3. Kita ada bishop E5 menyerang queen, queen larikan diri ke E4 dan seterusnya king ke G7.
Kat sini, Anish membuat serangan dengan tolakan pawn ke F4 menyerang bishop. Bishop lari ke F6. Dan satu lagi tolakan pawn dengan pawn ke G4 yang kita dapat tengok. Pawn ni tinggi dan mungkin putih cuba untuk membuat serangan ke arah hitam. Seterusnya, H6 dimainkan. Tidak membenarkan putih untuk menolak ke G5 kat sini. Jadi kita ada bishop ke D5 sekarang ini dan pertukaran bishop berlaku dengan bishop makan bishop D5 dan seterusnya knight makan bishop D5. Knight duduk di kedudukan yang cantik ini, tapak putih, tak ada siapa boleh kacau dan di tengah papan sangat-sangat cantik knight Anish kat sini. Kita ada rook ke C4 menyerang queen. Queen lari ke F3. Queen E6 dimainkan dan seterusnya tolakan pawn ke F5 yang menyerang queen. Kat sini pawn G makan pawn F5. Tapi Anish tak makan kembali, dia gerakkan dulu knight dia pergi ke F4 menyerang queen. Selepas itu, queen lari ke E5 dan kat sini Anish gerakkan knight-nya ke H5 membuat check. Dan dalam posisi ini ya, kalau kita tengok kat sini hitam ada banyak pilihan. Dia boleh gerakkan king-nya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ataupun ke depan. Okey, ada 5 pilihan kat situ dan malangnya Richard Rapport telah memilih satu gerakan yang salah, satu gerakan yang blunder, iaitu king pergi ke G6. Baik, kenapakah gerakan ini adalah satu gerakan blunder? Sebab GM Anish Giri boleh menghukum gerakan ini. Baik, kat sini korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan yang bagus. Silakan. Satu sacrifice rook boleh dibuat dengan gerakan rook makan pawn D6. Kenapakah ini bagus? Kita dapat tengok kat sini, kalau queen makan rook di D6, ini adalah blunder yang sangat besar sebab queen boleh makan pawn F5 membuat checkmate. Manakala selepas rook makan pawn D6 tu, ini adalah bagus sebab rook tu menyerang bishop di F6. Tak ada siapa yang boleh tambah kawalan ke atas bishop di F6 kat sini. Okey, tapi dalam posisi ini selepas rook makan pawn D6, Richard Rapport juga merupakan seorang GM yang kuat ya, bukan calang-calang. Jadi dia sebenarnya teruskan lagi bermain tidak berputus asa dengan king ke G5 gerakan dia kat sini. Dan kat sini kalau kita dah ngap dah bishop ni sebab nampak free kan. Tapi ini sebenarnya satu perangkap yang telah dibuat oleh Richard. Kenapakah bishop ini tidak boleh dimakan? Kalau rook makan bishop F6, queen akan buat check di E1, king terpaksa lari ke H2 dan queen boleh lagi buat check di D2 dan kat sini memang putih terpaksa tutup block dengan queen. Contoh seperti queen G2 block, queen boleh makan queen check, king makan queen G2 dan seterusnya. Kat sini pawn F boleh makan pawn G4 menghilangkan pengawal dan king mengancam untuk makan knight. Kat sini H terpaksa makan pawn G4 dan selepas rook makan pawn G4 membuat check, king lari ke F2 contohnya. King hitam boleh makan knight di H5 dan kita dapat tengok rook putih pun boleh makan pawn di F7, tapi dalam posisi macam ni hitam telah kembali draw. Dia mempunyai buah yang sama banyak dan biasanya dalam posisi macam ni hitam boleh main lagi, tak ada masalah. Itulah satu perangkap yang telah dibuat oleh Richard Rapport kat sini. Tapi Anish Giri pun bukan calang-calang juga. Jadi dia tak termakan. Dia tak makan bishop ni, dia gerakkan rooknya pergi ke D5, satu gerakan yang bagus. Baik, check dibuat kat sini dengan queen ke E1 check. Kita ada king lari ke G2 dan kat sini kita dapat tengok ada ancaman rook untuk makan pawn F5 ataupun queen makan pawn F5 dan tak ada apa-apa yang hitam boleh lakukan kat sini. Jadi dia gerakkan bishopnya ke E7 cuba membuka ruang dan kat sini rook terus makan pawn F5 check. Dan dalam posisi ini, sekali lagi hitam kena berhati-hati. Kalau hitam larikan kingnya ke G6, ini tidak bagus sebab ada checkmate yang menanti. Kat sini putih boleh teruskan dengan rook ke F6. Bagi saja rook tu free. Sebab apa? Sebab kalau bishop makan rook F6, queen boleh makan bishop F6 check, memaksa king pergi ke H7 dan seterusnya queen ke G7. Ini adalah checkmate. Jadinya rook F6 check tu tidak boleh dimakan. Tapi kalau tak makan, contohnya kalau king lari ke belakang lagi pergi ke H7, rook boleh makan pawn F7 dan memang akan ada checkmate kat sini lah. Akan ada checkmate yang cantik, saya akan tunjuk kat sini. Okey, selepas rook makan check, king boleh lari ke G8 ataupun H8 kat sini. Tapi kat sini rook boleh pergi ke G7 check, memaksa king balik kembali ke H8 dan seterusnya.
ada dua jenis checkmate yang menarik. Yang pertama yang biasa orang buat ialah Queen ke A8 check lah. Dan kat sini selepas semua piece block, rook block di C8 kita makan, bishop block di D8 kita makan, queen block di E8 kita makan queen. Ini adalah checkmate. Ini adalah checkmate yang biasa. Tapi kalau korang rasa nak buat checkmate yang luar biasa, nak buat yang stylo sikit, korang boleh buat rook pergi ke H7 check. Kenapakah ini stylo? Okay. Kita tengok kat sini. Kalau king makan rook di H7, semestinya queen masuk terus ke F7 check, memaksa king ke H8 balik, dan queen G7 adalah checkmate. Sebab tu saya kata ini stylo. Style sikit lah kalau nak buat. Okay, sudah semestinya kembali ke sini. Selepas rook H7 check, kalau king tak makan, dia lari terus ke G8, queen F7 adalah checkmate serta merta. Jadi sebab itulah selepas rook makan pawn F5 kat sini check, memang king terpaksa pergi ke depan lah, ke H4 kita ada kat sini dalam game ni. Dan kat sini Anish Giri telah membuat satu gerakan terakhir yang membuat Richard resign dengan queen G3 check. Dan kat sini hitam terus resign dan menyerah kalah. Kenapa ya? Kita kaji sikit lagi. Kat sini memang hitam tak ada gerakan lain, dia terpaksa queen makan queen G3, dan selepas knight makan queen G3, kita dapat tengok rook ada ancaman untuk masuk ke H5, membuat checkmate. Jadi kat sini satu-satunya gerakan untuk hitam defend ancaman ni adalah dengan rook pergi ke C5. Sudah semestinya rook tak boleh pergi lagi lah. Tapi kat sini putih boleh mainkan gerakan yang bagus dengan tolakan pawn ke B4, mengancam sahaja rook tersebut. Sudah semestinya kalau rook tu pergi lari tempat lain, contohnya pergi makan pawn C3, memang rook pergi H5, ini adalah checkmate lah. Manakala selepas tolakan B4, kalau rook cuba makan rook di F5, kat sini knight boleh makan rook di F5, dan kita dapat tengok knight membuat fork. Selepas king lari ke G5, knight boleh makan bishop E7, dan putih mempunyai kelebihan satu knight, kelebihan yang sangat besar. Sebab itulah selepas gerakan queen ke G3 check, terus Richard resign dan menyerah kalah. Dan tahniah diucapkan kepada GM Anish Giri selepas kekalahan Nodirbek Abdul Sattarov. Anish Giri telah berjaya memintas kedudukan beliau dan mendapat juara bagi kejohanan terbesar ini. Jadi tahniah, sebab sebelum ni Anish Giri dia dah 5 kali nombor 2. Dia dah 5 kali nombor 2 dalam kejohanan yang sama, dan kali ini barulah dia berjaya mendapat tempat pertama. Ini adalah satu sejarah buatnya. Itu saja untuk korang semua daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye bye. Express Academy.